أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan, nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Pak Hamka yang telah mengarang kitab Tafsir Al-Azhar. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi dalam tazkirah tafsir Al-Azhar yang telah dikarang oleh Profesor Dr. Hamka. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan dalam kitab tafsir ini dalam juzuk 30 Suratul Naba. Juzuk 30 Suratul Naba. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca pada muqaddimah ataupun pendahuluan juzuk 30 ini. Dan insyaAllah pada pagi ini kita masuk dalam Suratul Naba. Suratul Naba, surah yang mula-mula dibaca pada juzuk yang ke-30. Qala Allah Ta'ala fil Quran al-Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Pengasih. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim. Tentang satu berita yang besar.
allazi hum fihi mukhtalifun, yang telah mereka perselisihkan padanya. Kalla saya'lamun, jangan, kelak mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, kemudian itu sekali-kali jangan, kelak mereka akan tahu. Sadaqallahul azim. Dalam juzuk 30 ataupun suratul Naba terutamanya ni, Pak Hamka membahagikan kepada beberapa pecahan. Juzuk surah Naba ni dibahagikan beberapa pecahan. Dalam surah ni dia ada 30. Ada 30. Sekejap dia ada, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ada 40. Ada 40 ayat dalam surah An-Naba ini. Lalu dalam surah An-Naba ini dibahagikan kepada beberapa bahagian pembahasan dan huraian dalam surah An-Naba untuk memudahkan pembahasan dan huraian. Ada 40 ayat. 40 ayat dalam surah An-Naba. Jadi dalam surah An-Naba ni Allah SWT mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Ta'ala sebut daripada apa yang mereka bertanya-tanya. Daripada apa mereka bertanya-tanya. Siapa mereka ni nanti akan dibicarakan selepas ini. Dan mereka bertanya pula tentang perkara yang besar. Dia bertanya-tanya tentang sesuatu perkara yang besar. Kemudian pula mereka bersilih-silihan. Pertanyaan mereka pertanyaan di antara mereka tersebut. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Kalla saya'lamun, jangan, kelak mereka akan tahu. Maksudnya satu hari nanti mereka akan tahu juga apa yang mereka perselisihkan tersebut. Summa kalla saya'lamun, kemudian itu sekali-kali jangan, kelak mereka akan tahu. Ini dia. Yang Pak Hamka membuka ataupun menghurai ayat pertama tadi. Menghurai ayat pertama tadi, dia kata apa? Tentang apakah mereka bertanya-tanya, atau soal apakah yang mereka pertengkarkan di antara mereka, di antara sesama mereka. Mengapa mereka jadi bertengkar tidak berkesudahan? Yang mereka tanya-tanyakan, yang mereka persoalkan menjadi buah tutur di mana mereka berkumpul sesama mereka, iaitu kaum Quraisy. Jadi dekat ayat ini, secara jelasnya Allah datangkan bagaimana keadaan orang Quraisy yang mereka persoalkan, pertanyakan di antara kalangan mereka. Dia duduk ramai-ramai, lepas tu dia duduk sibuk mempersoalkan, bertanya-tanya di antara mereka. Itu ayat bagaimana Allah Ta'ala gambarkan keadaan orang Quraisy yang mereka duduk beramai-ramai, kemudian mereka bertanya-tanya di antara kalangan mereka. Jadi ayat ni ditujukan kepada orang Quraisy. Kemudian ayat yang kedua pula, Anin Naba'il Azim, tentang satu berita besar. Adalah satu berita besar bagi kaum Quraisy itu ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, yang mereka kenal sejak daripada masa kecilnya sampai masa remajanya, lalu meningkat dewasa sehingga berusia lebih daripada 40 tahun. Dia telah mengeluarkan satu pendirian yang berbeza sama sekali daripada yang mereka harapkan. Dia mengaku dirinya mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku malaikat Jibril telah datang diutus Allah menemuinya buat menyampaikan wahyu itu. Dan wahyu-wahyu yang disampaikan itu sangatlah menggoncangkan masyarakat. Dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya, iaitu kaum Quraisy. Dan dia pun mengatakan pula bahawa di belakang hari nanti, iaitu setelah kita mati, kita semuanya ini akan dihidupkan kembali dalam alam yang lain yang bernama alam akhirat. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia, dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat betul-betul.
iaitu dosa mempersekutukan Allah Subhanahu Taala dengan sembahan-sembahan yang lain daripada Allah. Mereka bertanya-tanya, berbisik-bisik hilir mudik di balai Darun Nadwah, tempat mereka biasa berkumpul, ataupun di sekitar pelataran Kaabah, ataupun di mana sahaja. Inilah yang jadi berita hangat soal Al-Quran yang dinamai wahyu, soal kiamat, soal kebencian kepada penyembah berhala. Itulah semua. Ini dia. Apa yang dikatakan Anin Naba'il Azim. Anin Naba'il Azim, tentang satu berita yang besar. Jadi orang Quraisy ni duduk bukan hanya dekat Darun Nadwah, bahkan di mana-mana yang berada di Mekah ketika itu, mereka sibuk mempersoalkan, bertanya-tanya, membincangkan, berkata-kata di kalangan mereka. Kalau bahasa kita, menjadi buah mulut. Perbincangan mereka, bagaimana Nabi SAW itu mereka kenali daripada kecil, sehinggalah seusia 40 tahun tiba-tiba mengutarakan kepada mereka bahawa dia seorang Nabi, seorang Rasul yang Allah perintahkan kepada Jibril AS, dihantarkan kepadanya wahyu melalui Jibril tadi. Allah perintah pada Jibril supaya Jibril datang menemui Nabi SAW, disampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Itu satu perkara yang sangat besar yang menjadi persoalan di kalangan penduduk Quraisy ataupun bangsa Nabi SAW sendiri. Kemudian tidak cukup dengan itu, mereka pula dibicarakan, diberitahu pula tentang bahawa kehidupan kita ini bukan hanya sekadar kehidupan di dunia, tetapi ada kematian, yang mana selepas kematian itu ada akhirat. Itu lagi mereka terkejut. Mereka terkejut kerana sesuatu benda ataupun sesuatu perkara baru yang dibicarakan, yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian yang lagi mereka terkejut dan mereka tak boleh terima, bila tika mana Nabi SAW membicarakan tentang kewujudan Allah, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana selama ni mereka hanya mengetahui bahawa Tuhan mereka itu Lata dan Uzza, patung-patung yang dibina di sekeliling Kaabah, yang menjadi berhala ataupun tempat persembahan mereka. Mereka sembah patung-patung itu. Itulah mereka yakini Tuhan mereka yang memberikan kebaikan ataupun kemudaratan kepada mereka. Keyakinan mereka. Tiba-tiba Nabi SAW bangkit, Rasulullah SAW bagi tahu bahawa Tuhan yang sebenar adalah Allah, Allah yang esa. Jadi satu benda yang sangat terkejut, sehingga menjadi buah perbicaraan di kalangan penduduk, bukan kalangan, semua penduduk Quraisy, baik sama ada yang berada di Darun Nadwah maupun di mana-mana tempat pelusuk yang berada di Mekah ketika itu. Ketika Nabi SAW dibangkitkan, bukan hanya sekadar membicarakan tentang dia diangkat menjadi Nabi, kemudian baginda SAW itu diberikan wahyu, didatangi oleh Jibril AS, kemudian membicarakan Tuhan Allah yang Maha Esa, tidak ada Tuhan lain, tidak ada sesuatu perkara ataupun sesuatu benda yang lain mensyirikkan Allah. Kemudian dibicarakan tentang akhirat, dan akhirat itu pula adalah hari pembalasan, dan dosa yang tidak akan diampunkan adalah dosa yang mensyirikkan Allah SWT. Masya Allah. Jadi perkara-perkara ni baru yang mereka ketahui dan mereka dengar, dan akhirnya inilah perbicaraan ataupun perbincangan, buah bicara yang senantiasa dimainkan oleh penduduk Quraisy ketika Nabi SAW dibangkitkan. Itulah semua. Ayat ketiga, allazihum fihi mukhtalifun, yang telah mereka perselisihkan padanya. Padanya Nabi SAW. Itulah semua yang telah mereka perselisihkan padanya Nabi. Nescaya perselisihan itu tidak akan putus-putus. Bertanya di antara yang satu dengan yang lain tiada akan terhenti, kerana mereka hanya akan memperturutkan pertimbangan sendiri. Jadi dia tanya si A tanya si B, kemudian si C tanya si B tanya si D. Jadi bertanya, maka perselisihan itu berlaku, berlarutan. Tapi walau bagaimana keadaan sekalipun, tetap kembali kepada diri mereka sendiri bagaimana keputusan mereka untuk menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW.
Jangan. Ayat keempat. Kalla. Ayat keempat. Kalla. Kalla saya'lamun. Jangan, kelak mereka akan tahu. Jangan. Pangkal pada ayat keempat. Artinya tidak ada perlunya dipertengkarkan ataupun mereka tanya-menanya dalam soal yang benar itu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kalla. Jangan. Allah Ta'ala kata. Artinya apa maksud jangan tadi? Apa maksud kalla tersebut? Maksud kalla tersebut tidaklah ada perlunya dipertengkarkan ataupun mereka tanya-menanya dalam soal yang besar itu. Tak perlu nak dipersoalkan. Sepatutnya mereka tak perlu nak dipersoalkan. Tak perlu nak mempersoalkan perkara yang datang daripada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana benda itu benda benar. Dan kebenaran itu pula bukan kebenaran yang bercanggah dengan naluri. Kita ni hidup. Hidup kita ni ada keterikatan dengan syariat dan ada keterikatan dengan sunnatullah, sunnah alam. Ni dua benda ni. Yang pertama, hidup kita ni terikat dengan syariat, dan yang kedua, hidup kita ni terikat dengan sunnah alam. Dan dua perkara ni pula, di antara sunnah alam dan juga syariat, dua perkara ni tidak akan bercanggah. Tidak akan bercanggah. Macam mana naluri kita? Naluri itu, sebelum kita ikat naluri kita dengan syariat, kita terikat naluri kita itu dengan sunnah alam. Dengan sunnah alam tadi. Maka syariat yang dibawa itu untuk memberikan panduan yang lebih jelas untuk kita bawa ke mana diri kita tadi. Kepada hala tuju yang sebenar yang perlu kita bawa. Itu penting tadi tu. Penting syariat tadi memperingatkan semula apa yang perlu kita bawa diri kita tadi. Tapi pada naluri itu pun sudah cukup. Allah sertakan dalam naluri itu ada sunnah alam, yang mana sunnah alam itu tetap dia membawa diri kita itu sifat kehambaan. Cuma kita ni pula ada satu lagi yang menjadi penghalang kepada naluri tadi, dipanggil nafsu. Dan nafsu tu pula memang bercanggah kehendak dan keinginannya dengan keinginan Allah SWT. Itu sebabnya kalau naluri semata-mata, insya-Allah dia akan kembali mentauhidkan Allah. Kalau naluri ataupun dipanggil sunnah alam tadi, sunnatullah tu, sunnah alam tadi, dia tetap akan kembali kepada Allah. Cuma berhadapan dengan nafsu tadi tu. Nafsu tu dia nak sesuatu benda yang bercanggah dengan apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Jadi Allah Ta'ala datangkan pula syariat untuk memperkukuhkan, menguatkan lagi naluri yang ada dalam diri setiap individu tadi supaya dia kembali mentauhidkan Allah SWT. Itu sebabnya dalam syariat itu bukan hanya sekadar garis panduan untuk meniti kehidupan ini, tetapi dia juga adalah peringatan. Itu sebab kalau kita tengok Allah Ta'ala bicara tentang azab, neraka, syurga, balasan, semua tu hisab. Kenapa? Kerana bukan hanya sekadar garis panduan yang Allah Ta'ala berikan, tetapi Allah Ta'ala berikan juga peringatan. Kalau kau tak taat pada aku, maka aku beri azab. Kalau kau taat pada aku, kerana Allah Ta'ala nakkan kita betul-betul kembali mengesahkan Allah SWT. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada Quraisy tersebut sebenarnya tak perlu lagi. Nanti Allah Ta'ala kata kalla. Allah Ta'ala kata kalla. Jangan, patutnya tak sepatutnya dipertikaikan, tak sepatutnya berlaku persoalan pertikaian di kalangan mereka, pertanyaan di kalangan mereka tentang apa yang didatangkan oleh Nabi SAW. Tapi sebabkan naluri mereka tu tadi, naluri sunnah alam tadi tu sudah diselubungi dengan pemahaman-pemahaman yang salah, pemahaman-pemahaman yang sesat, dengan hawa nafsu tadi. Allah Ta'ala kata apa? Hujung tadi, saya'lamun, ayat keempat tadi. Kalla, Allah Ta'ala kata sepatutnya tak perlu nak persoalkan. Saya'lamun, kelak mereka akan tahu. Apa maksud kelak mereka akan tahu? Tegasnya kalau mereka bertengkar ataupun tanya-menanya dalam persoalan yang besar itu sehingga keputusan tidak ada, namun pada akhirnya kelak mereka pasti akan tahu juga, ataupun segala yang mereka tanyakan itu tidak lama lagi pasti menjadi kenyataan, kerana ketentuan yang digariskan oleh Allah tidak ada tenaga manusia yang dapat menahannya. Jadi mereka ni mempersoalkan soal. Tak perlu soal pun, sebab tetap satu ketika keadaan mereka akan tahu juga sejauh mana kebenaran sesuatu ataupun syariat dakwah ataupun setiap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi tak perlu nak persoalkan panjang-panjang. Kau tengok je lah. Kalau bahasa orang kita ni, kau tengok je. Kerana pasti akan satu ketika tergambar, terzahir segala kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW.
Kemudian yang kelima, summa kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Kemudian, summa kalla. Summa. Kemudian itu. Apa maksud kemudian itu? Kemudian itu diperingatkanlah untuk sekian kalinya. Sekali-kali jangan. Kemudian, masuk kemudian kat situ. Diperingatkan untuk sekian kalinya. Sekali-kali jangan. Bertengkar, bertanya-tanya juga kerana tidak akan ada faedahnya menggantang asap. Menghayalkan kehendak yang telah ditentukan daripada Allah dengan hanya meraba-raba dalam kegelapan kejahilan. Jadi tak perlu nak dipersoalkan, dipertanyakan. Kenapa? Kerana besok kamu akan tahu juga. Akan terzahir juga. Dan ke atas tadi, saya'lamun tersebut, kamu takkan boleh memenahan kebenaran yang hendak dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hujung ayat tu, saya'lamun. Ayat kelima tadi. Summa, kemudian kalla saya'lamun. Kelak mereka akan tahu juga. Segala keraguan yang menimbulkan berbagai macam pertanyaan kian hari akan kian sirna. Sebab Al-Quran kian hari akan kian jelas. Menurut satu riwayat yang dibawakan oleh ahli-ahli tafsir, soal yang lebih menjadi perkara yang dipertanyakan di antara mereka, lebih penting daripada yang lainnya, ialah perkara kebangkitan sesudah mati ataupun yaumul ba'ath. Yaumul ba'ath ni hari kebangkitan. Itu satu perkara yang menjadi isu besar dalam perbincangan di kalangan mereka tadi. Yaumul ba'ath tu ataupun hari kebangkitan, hari akhirat itu adalah di antara perkara yang besar, yang menjadi perbincangan besar di kalangan kaum Quraisy ni. Bukan hanya sekadar Allah tadi, bukan hanya sekadar Nabi SAW itu didatangi oleh Jibril, bukan hanya sekadar Nabi itu didatangkan wahyu, bukan hanya sekadar membicarakan tentang keesaan Allah, tapi satu benda yang pelik, yang besar, yang sangat dia kata ini memang tak pernah dengar sebelum ni. Tu maksud dia. Apa dia? Yaumul ba'ath, iaitu yang Nabi bawa tu adalah di antara perbincangannya tentang kebangkitan hari akhirat. Ada kehidupan lagi selepas daripada kematian. Yang Allah Ta'ala kata apa? Tak perlu kau duduk sibuk-sibuk kerana besok kau pasti akan hadapi situasi itu. Yang pertama mati, selepas daripada kematian itu ada yaumul ba'ath, iaitu hari kebangkitan. Sebagaimana tersebut di dalam surah Yasin ayat 78, pernah ada di antara mereka yang memungut tulang yang telah lapuk daripada tanah lalu bertanya kepada Nabi SAW. Apa mereka tanya? Siapakah pula yang akan dapat menghidupkan kembali tulang belulang ini padahal dia telah lapuk? Sampai Nabi SAW disuruh menjawab, yang akan menghidupkannya ialah menjadikan ia pada pertama kalinya. Maksudnya iaitu Allah Maha Pencipta. Sampai tahap pernah di kalangan orang Quraisy ni mendatangi Nabi SAW dan mereka memungut tulang tersebut dan mereka tanya kepada Nabi SAW, siapakah yang akan membangkitkan ataupun menghidupkan semula tulang belulang ini? Maksudnya siapa yang akan menghidupkan semula mereka yang mati? Lalu Nabi SAW jawab, yang menghidupkan mereka nanti adalah yang mematikan, yang menjadikan. Yang mematikan, yang menjadikan. Siapa yang maksudkan yang mematikan dan yang menjadikan? Iaitu pastinya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Kesimpulan daripada ayat-ayat ini ialah pertanyaan-pertanyaan yang timbul di antara sesama kaum Quraisy itu kelak akan terjawab dengan sendirinya, kerana wahyu akan turun lagi dan keterangan akan bertambah lagi dan pembuktian pun akan diperlihatkan. Sebab itu bersedialah buat beriman. Jadi kesimpulan daripada ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 ini, pertama sekali mereka persoalkan, pertikaikan ataupun jadi buah mulut di kalangan penduduk Quraisy, iaitu mereka membicarakan tentang betulkah ada hari kiamat, betulkah ada hari akhirat, betulkah ada hari kebangkitan, ada hisab, ada syurga, ada neraka. Maka ketika itu tak perlu dipersoalkan. Allah Ta'ala tanya, tak payah nak sibuk-sibuk, pasti akan terwujud, akan terzahir, kerana itu adalah benda yang sesuatu yang pasti. Baik sama ada dizahirkan pertamanya melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW, kemudian akan didatangkan pula tanda-tandanya, dan kemudian akan didatangkan pula sudah pasti sesuatu yang pasti, iaitu hari akhirat itu sendiri.
Inilah 5 ayat yang dapat kita kongsikan pada pagi ini, dan kita harapkan semoga sedikit pendedahan ataupun perkongsian ini menjadi kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan lebih-lebih lagi kita harapkan Allah redha kita, Allah berkati kita, Allah rahmati kita. Semoga kita, pasangan kita, anak keturunan kita seluruhnya, mereka semua berada dalam kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, dan lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. Wallahu taala alam. Itulah sikit sebanyak dapat kita kongsikan, yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik tunjuk kelemahan saya sini. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan sutra. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.